Okey, selamat petang semua. Selamat petang, cikgu. Okey. Semua sihat kan ni? Ke ada yang sakit ke apakah? Semua Sihat, sihat? cikgu. Sihat, Sihat. bagus. Jadi semua dah masuk kan ni ke ada yang belum masuk? Seorang lagi, cikgu. Seorang lagi. Jadi kita tunggu dia dalam masa 5 minit ya. Kalau 1-5 minit dia belum masuk, kita akan mula ya, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita tunggu kawan Boleh. kita dulu. Okey. Kalau boleh kan kamu try contact dia lah, suruh masuk kelas ya. Sebab cikgu dah chat di grup tapi belum. Itu tu dia tengok tu. Okey. Nampaknya kawan kita mungkin ada masalah lain. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini lah ya. Boleh? Okey, semua boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh. Okey, kalau macam tu sebelum masuk kepada unit kita pada hari ini, cikgu akan bagi kamu tengok dulu satu video. Video ni dia kaitan dengan unit pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu fokus betul-betul apa yang ingin sampaikan dalam video itu, boleh? Okey, nanti cikgu ya.
Semua nampak kan video ni? Nampak. Kita indah di mata dunia, hidup harmoni berbilang bangsa, wajah riang manis senyuman, sejahtera sealun senada sejiwa. Pantai pasir putih, lautan biru, dan siang ombak dihembus bayu. Hutan hijau, malam berseri, bunga-bunga harum mekar menawan hati. Malaysia indah di hati jiwa kita semua. Seluruh Asia, Malaysia menawangi kehidupan bahagia. Malaysia melawat Malaysia, tak seni budaya dan bangsa. Visit truly Asia, Malaysia, segala bermula di sini, di Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Okey. Jadi semua dah tengok kan video tadi? Hello, semua dah tengok kan video tadi? Dah tengok cikgu. Okey, awak rasa kan kita akan belajar berkaitan dengan apa? Video tadi menunjukkan apa? Apa, Pradhan? Pradhan dah cakap ke tadi? Hello, kalau semua senyap, nanti cikgu akan terangkan video tadi dia menunjukkan kepelbagaian dan keunikan masyarakat di negara kita. Dan dalam video tadi kan macam dia mempromosikan pelancongan di negara kita. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar unit 11 iaitu keunitan rakyat Malaysia. Okey. Semua boleh nampak kan slide cikgu ni? Boleh cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu akan teruskan. Okey, dalam unit ini kamu akan belajar tentang pertama, keunikan rakyat Malaysia dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang kedua, kamu akan belajar kepentingan keunikan rakyat Malaysia
Ketiga, cabaran keunikan rakyat Malaysia. Keempat, strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Kelima, perasaan apabila dapat mengekal keunikan rakyat Malaysia. Dan yang keenam, amalan mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey, bagi cadangan nilai pula, nilai pertama adalah nilai patriotisme, nilai kerajinan, nilai berdikari, nilai keberanian dan nilai berterima kasih. Okey. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya dulu. Adakah kamu bersetuju bahawa khazanah utama negara Malaysia ialah keunikan rakyat Malaysia? Khazanah tu adalah kekayaan ataupun macam kalau bahasa Siam orang panggil sombat. Macam tu khazanah adalah kekayaan. Kekayaan utama negara kita. Adakah kamu setuju atau tak setuju? Okay, setuju ke tak setuju? Hello? Setuju. Ya, setuju. Bagi cikgu, keunikan rakyat Malaysia ni merupakan khazanah utama negara kita yang bukan semua negara yang akan mempunyai keunikan macam negara kita. Okey, kita tengok pula. Kenapa cikgu kata macam tu? Sebab seperti yang sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum, bangsa, agama dan bahasa. Jadi melalui kepelbagaian ini menyebabkan Malaysia menjadi sebuah negara unit dan mempunyai kebudayaan yang pelbagai. Di sini dia dapat menarik atau mengharumkan nama kita di mata dunia. Okey, jadi dia menyebabkan negara kita ni unit dari negara lain sebab bukan semua negara yang akan mempunyai rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Ada sesetengah negara tu hanya mempunyai satu bangsa, satu bahasa dan satu budaya sahaja. Jadi kita kena bersyukurlah bahawa negara kita ni unik dari segi kepelbagaian, ada makanan tradisional yang banyak, ada pakaian tradisional pelbagai kaum, ada perayaan yang berbagai. Jadi kita kena bersyukurlah kerana kita dapat hidup bersama dengan rakyat yang berbilang kaum secara aman dan harmoni di atas negara yang sama. Okey. Jadi ia merupakan khazanah utama negara kita. Macam tu. Okey. Okey. Sebelum itu kan cikgu nak tanya dulu, awak semua ni kaum apa ya? Kaum apa awak? Okey, hello? Semua masih ada ke ni? Kenapa senyap ya? Hello? Kan cikgu tak keluar sudah? Ya, cikgu. Awak kaum apa? Jangan senyap lah. Okey, cikgu pilih lah kalau tak ada nak cakap, cikgu pilih. Okey, Lada kaum apa? Hello, Lada? Okey, Lada senyap. Okey, Ratai kaum apa? Senyap lagi. Kan cikgu dah keluar ni. Masih ada. Okey, cikgu tanya Pradon lah. Pradon kaum apa, Pradon? Kaum India. India. Okey, bagus. Maliwan kaum apa? Siam. Siam. Okey, bagus. Ada selain dari kaum India atau kaum Siam lagi tak dalam kelas ni? Siu Ying kaum apa, Siu Ying? Kaum Siam, cikgu. Siam. Okey, Lada? Lada macam tak ada kan? Kan lain dia terputus ni.
Okey, jadi kebanyakan dari kamu ni kaum Siam dan kaum India. Jadi cikgu nak tanya dulu, yang kaum Siam ni kan bahasa yang kamu guna atau bahasa ibunda kamu bahasa apa? Bahasa Thai. Bahasa Thai ya, bahasa Siam ya. Lepas tu makanan tradisional kamu apa? Khao Yam. Ya, khao yam. Lepas tu apa lagi? Siapa boleh bagi tahu lagi apa makanan tradisional kita? Okey, sebab cikgu pun Siam juga. Apa lagi makanan tradisional kita? Tom yam. Lepas tu apa lagi? Apa lagi ya? Kuih-kuih pula. Kuih apa? Kuih tradisional orang Siam. Siu Ying tahu tak kuih tradisional orang Siam apa? Aduh, senyap semua. Okey, cikgu bagi tahulah kuih macam ketom, pulut, lepas tu bualoi, lepas tu apa lagi? Banyak lagi makanan tradisional kaum Siam. Okey, bagi pakaian tradisional kita pula kita pakai suit Thai, kan? Lepas tu perayaan, cikgu rasa semua suka perayaan kaum Siam ni. Apa perayaan kita yang Loi paling Kathung. Loi Kathung. Lepas tu apa lagi? Songkran. Ya, Songkran. Babak perayaan ni laju kan. Lepas tu apa lagi? Wesak. Wesak. Wesak tu perayaan untuk kaum Buddha, agama Buddha. Okey. Kalau ikut perayaan kan kita ada perayaan Loi Kathung, Pesta Songkran. Pesta Songkran tu semua tahu ke apa sebenarnya Pesta Songkran? Pesta Songkran tu kan sambutan tahun baru bagi kaum Siam. Okey, Peradan pun kena ambil tahu juga ya berkaitan dengan keunikan kaum-kaum lain. Okey. Jadi kita akan tengok pula keunikan kaum lain. Apa lagi kaum yang ada di negara kita. Okey, di sini cikgu senaraikan beberapa kaum yang besar-besar dan ada di negara kita. Okey. Kaum pertama adalah kaum Melayu. Kaum Melayu ni kan merupakan kaum yang paling besar di negara kita. Okey. Masyarakat kaum Melayu ni kan atau masyarakat Melayu ni kan mereka akan menggunakan bahasa Melayu atau menutur dalam bahasa Melayu atau bercakaplah dengan dalam bahasa Melayu. Lepas tu agama mereka kebanyakannya kaum Melayu ini berpegang atau menganut agama Islam. Okey, bagi makanan tradisional mereka pula contohnya nasi lemak. Siapa tahu lagi apa makanan tradisional kaum Melayu? Selain nasi Sate. lemak. Sate. Lepas tu apa lagi? Selain sate, nasi lemak. Ada redang, ada ketupat kan bagi kaum Melayu. Lepas tu pakaian tradisional mereka adalah baju kurung, baju Melayu, baju kebaya. Itu pakaian tradisional kaum Melayu. Lepas tu perayaan kaum Melayu pula adalah sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Itu merupakan perayaan kaum Melayu. Okey, cikgu nak tanya, awak semua kan pernah kah pergi sambutan Hari Raya kah? Pergi rumah terbuka untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri kah? Ada pernah pergi tak? Atau pergi Pernah. macam sambutan-sambutan hari? Pernah, ya bagus. Jadi walaupun kita kaum lain tapi kita boleh meriahkan perayaan bersama-sama ya. Okey, bagus. Okey, kaum seterusnya pula adalah kaum kaum Cina. Okey, kaum Cina. Kaum Cina ni kan mereka kebanyakannya bertutur atau bercakap dalam bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Fuhao kah?
bahasa Cina lah. Jadi makanan tradisional kaum Cina sebagai contohnya, cikgu bagi contoh ni kuih bulan. Okey, selain dari kuih bulan, siapa tahu lagi apa makanan tradisional kaum Cina? Kuih bakar, cikgu. Kuih bakar, bagus. Okey. Bagi pakaian tradisional kaum Cina pula, pakai chongsam. Chongsam. Ya, chongsam, bagus. Okey, siapa pernah pakai chongsam? Tak ada yang pernah pakai baju chongsam kah? Nah, cikgu pernah pakai baju chongsam. Cantik baju chongsam. Cikgu suka sangat tengok baju chongsam. Okey, bagi perayaan pula, kaum Cina ini akan menyambut Tahun Baru Cina. Okey, cikgu suka juga perayaan kaum Cina ni sebab cikgu selalu pergi sambutan Tahun Baru Cina dekat rumah uncle cikgu, pergi sambut dekat rumah kawan-kawan cikgu. Memang meriah sambutan hari raya dia orang. Okey, siapa pernah pergi sambutan Tahun Baru Cina di rumah-rumah kawan kita ke uncle kita? Ya, bagus. Kita kena pergilah macam tanda hormat atau meriahkan majlis mereka lagi. Okey, bagus. Okey, kita tengok pula kaum yang seterusnya, iaitu kaum India. Ini kaum Pradhan kan. Jadi kalau kaum India ni kebanyakan dia bertutur atau bercakap dalam bahasa Tamil, bahasa Telugu kah? Malayam, itu mereka selalu bertuntut atau bercakap dalam bahasa ibunda mereka lah. Lepas tu makanan kaum India yang cikgu kasih tunjuk ini adalah roti canai. Okey, Pradhan boleh kongsi sikit tak selain dari roti canai kan apa lagi makanan tradisional kaum India? Dosa, Lepas tu apa lagi? Ada lagi tak? idli, Oh, cikgu pun tak pernah rasa lagi. Nanti kalau ada masa ada peluang cikgu akan rasa. Sedap tak Pradhan? sedap, Okey, nanti ada peluang cikgu akan rasakan ya. Lepas tu pakaian tradisional bagi kaum India pula adalah baju sari. Cantik baju sari. Perayaan pula, sambutan hari Deepawali. Okey, selain Deepawali, siapa tahu lagi perayaan kaum India ni apa lagi? Selain dari Deepawali. Thaipusam, Thaipusam. Ya, bagus. Lepas tu kita tengok pula, ini kaum Kadazan Dusun. Kaum Kadazan Dusun ni kan merupakan kaum yang besar di Sabah. Sabah, Malaysia. Siapa pernah pergi Sabah? tak pernah. Ya, cikgu pun tak pernah lagi. Nanti kalau ada peluang kita pergi Sabah. Macam tu pas Sabah kan memang menarik tu. Nanti kita ada peluang kita pergi ya. Okey, kaum Kadazan Dusun ni kan mereka akan bertutur atau bercakap dalam bahasa Kadazan Dusun. Lepas tu makanan tradisional mereka adalah tuhau. Tuhau ni kan makanan tradisional bagi kaum Kadazan Dusun. Siapa pernah rasa tuhau? Ni, gambar yang Tak cikgu pernah, tunjuk cikgu. gambar tuhau. Okey, kalau ada peluang kan try rasa. Memang sedap tuhau. Cikgu pernah rasa masa cikgu di universiti masa tu kan ada pesta makanan tradisional. Jadi cikgu pergilah, cikgu ada peluang lah rasa tuhau ni. Memang sedap. Jadi kalau ada peluang, cikgu nak juga bagi kamu rasa makanan-makanan tradisional kaum Sabah ni memang sedap-sedap. Lepas tu pakaian tradisional mereka akan pakai masa perayaan. Lepas tu kalau ada tarian kan mereka akan pakailah pakaian tradisional mereka. Lepas tu perayaan kaum Kadazan Dusun adalah sambutan Hari Keamatan. Keamatan ni kan merupakan pesta yang disambut sebagai tanda kesyukuran selepas menuai. Selepas menuai mereka akan sambut Hari Keamatan. Bertanda syukur macam itulah. Selepas menuai padi.
Seterusnya kaum yang terakhir adalah kaum Iban. Ramai kawan cikgu yang kaum Iban, mereka juga bertuntut dalam bahasa Iban dan makanan tradisional mereka adalah manuk panggang. Ya, manuk panggang. Manuk pansu, bukan panggang, sorry. Manuk pangsu. Manuk pangsu ni kan dia adalah ayam, lepas tu dipanggang dalam bulu. Lepas tu dia akan masuklah macam herba-herba macam tu. Sedap. Cikgu pernah rasa juga di pesta makanan tradisional hari tu. Memang sedap. Tahu tak manuk dalam bahasa Iban tu apa? Tak tahu. Manuk Tahu. dalam bahasa Iban adalah ayam. Ayam tu manuk. Dalam bahasa Iban. Okey. Lepas tu ni pakaian tradisional mereka. Mereka pun pakai masa hari perayaan. Lepas tu macam kalau ada tarian apa pun, mereka pakai juga pakaian tradisional mereka. Lepas tu perayaan mereka adalah Hari Gawai. Hari Gawai ni pun dia lebih kurang dengan sambutan keamatan sebab mereka bertanda syukur kepada syukur selepas hari menuai. Macam tu. Okey, siapa ada macam kaum lain lagi ke nak kongsi ke, ada tahu budaya ataupun keunikan kaum lain selain dari yang cikgu kasih tunjuk, ada lagi kah? Selain dari kaum ni, macam kaum orang asli kah, kaum lain kah? Adakah? Kalau tak ada, cikgu akan teruskan. Sebab sebenarnya memang di negara kita. Tapi cikgu tak sempatlah nak senaraikan semua kaum di negara ini. Jadi cikgu senaraikan yang besar-besar sahaja. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok pula. Kepentingan keunikan rakyat Malaysia. Kita tengok apa kepentingan keunikan rakyat Malaysia ini. Kenapa dia penting? Sebab keunikan rakyat Malaysia ini dia dapat mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Macam mana dia boleh memperkukuhkan perpaduan? Sebab kalau kita semua sedar dan menerima keunikan semua kaum yang ada di Malaysia, dia akan melahirkan perasaan saksama dan tidak ada perbezaan budaya. Macam kita akan rasa macam kita boleh terima semua kaum yang ada dalam negara kita walaupun budaya mereka mungkin berbeza dari budaya kita, tapi kita menerima. Kalau kita sudah menerima kan, kita akan rasa macam kagum ataupun hormat. Secara tidak langsung dia akan lahirkan perasaan sayang dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat negara kita. Jadi dia dah boleh mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Macam tu. Lepas tu yang kedua, mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi negara. Keunikan rakyat Malaysia ni kan bukan sahaja boleh mengukuhkan perpaduan, tapi dia boleh mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi negara kita. Macam mana tu? Sebab kalau semua rakyat negara kita bersatu padu, lepas tu ada yang keunikan yang berbeza atau berlain dari negara lain kan, dia akan dapat menarik pelancong asing untuk melancong di negara kita. Pelancong asing akan melancong ke negara kita untuk melihat kebudayaan yang unik, tengok tarian pelbagai kaum, merasa makanan tradisional setiap kaum. Dia akan dapatlah menarik pelancong asing ni melancong ke negara kita. Apabila adanya ramai pelancong asing melancong negara kita, jadi ekonomi kita pun akan meningkat. Lepas tu selain dari menarik pelancong asing, dia juga akan mengalakkan kemasukan pelabur asing untuk melabur di negara kita. Jadi di sinilah dia dapat mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi negara kita. Selain itu, yang ketiga pula, melahirkan generasi baru yang mengekalkan pelbagai budaya. Siapa generasi baru? Kamulah generasi baru.
Kalau kamu tahu berkaitan dengan keunikan rakyat di Malaysia, mengambil tahu amalan atau budaya kaum lain, dia akan dapat meningkatkan kesedaran kamu lagi tentang kepelbagaian kaum di negara kita. Apabila kamu tahu kan, kamu rasa macam mana? Macam bangga tak? Hello? Kalau kamu belajar tentang keunikan ni kan, kamu rasa macam mana? Bangga. Bangga. Kalau bangga, kamu rasa macam nak mengekalkan tak kepelbagaian budaya ini? Atau kamu biarkan Nak. saja? Nak Nak. kan? Ya, sebab dia merupakan khazanah negara kita. Jadi kita perlu mengekalkannya. Kalau kamu semua kata kamu nak mengekalkan kebudayaan negara kita, jadi dia tidak akan ditelan zaman. Sebab generasi-generasi baru seperti kamu ini mengambil tahu, mengambil berat, lepas tu menghargai kepelbagaian budaya, jadi budaya kita tidak akan ditelan zaman. Macam tu. Okey, kepentingan yang keempat adalah mengekalkan keseimbangan antara kemajuan negara dengan warisan budaya. Ini kan penting sebab ada negara yang dia ingin memajukan negara sahaja. Jadi warisan budaya ni ditinggalkan. Jadi dia tidak stabil. Macam ni. Jadi macam ni, dia macam tidak stabil. Jadi masyarakat pun akan lupa akan kepelbagaian budaya, akan lupa tentang warisan kebudayaan yang turun-temurun dari sejak nenek moyang lagi. Jadi rugilah kan kalau kita semua ada amalan yang indah, menarik, tapi kita lupa, kita biarkan saja. Lepas tu kita hanya ingin kemajuan. Jadi kalau semua tahu akan keunikan, lepas tu menghargai dia kan, kita akan berusaha untuk menyeimbangkannya. Dia akan melahirkan jati diri kita. Macam tu. Kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Kita akan mengamalkan budaya yang nenek moyang kita mengamalkan. Jadi dia akan dapat menyeimbangkanlah antara kemajuan negara dengan warisan budaya negara kita. Selain itu, dia juga dapat mengukuhkan persepaham antara kaum. Macam tu. Okey, setakat ni kepentingan semua faham ke? Ke ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Faham. Okey, faham, bagus. Jadi kalau cikgu terlalu laju ataupun cikgu tertinggal mana-mana isu penting, kamu boleh bagi tahu cikgu ya. Okey, jadi kita akan tengok pula kepada cabaran. Setiap perkara yang kita usaha atau mewujudkan ni kan dia mesti ada cabaran. Lagi-lagi dalam masyarakat yang pelbagai kaum dan agama dan bahasa. Jadi dia ada banyak cabaran sangat. Okey, kita tengok cabaran pertama. Cabaran pertama adalah cabaran dari segi bahasa. Bahasa. Kenapa bahasa jadi cabaran dalam keunikan rakyat Malaysia? Sebab seperti yang kita sedia maklum bahawa negara kita ni banyak kaum. Jadi setiap kaum ada bahasa ibunda sendiri. Jadi kalau contohnya kan 5 kaum. Jadi 5 bahasa. Jadi macam mana kita nak berkomunikasi kalau kita semua tak faham bahasa antara satu sama lain? Macam cikgu kan, contoh cikgu cakap dengan kawan cikgu yang kaum Cina. Lepas tu cikgu ni tak faham bahasa Cina. Lepas tu kawan cikgu tak faham bahasa Siam. Jadi macam mana kita nak berkomunikasi kan? Betul tak? Sebab kita tak faham kan dia cakap apa. Lepas tu cikgu pun tak faham dia cakap apa macam tu. Okey. Jadi bahasa ni jadi cabaran yang pertama. Okey. Lepas tu kan dari bahasa ni kan cara penyelesaian dia adalah kita ada bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Jadi setiap rakyat Malaysia perlu fasih dalam bercakap bahasa Melayu untuk berkomunikasi antara kaum. Itulah pentingnya bahasa Melayu.
supaya kita setiap kaum di negara ini dapat berkomunikasi dan dapat mengelakkan perselisih faham antara kaum. Sebab kalau cikgu tak faham, contohnya orang Cina cakap kan, dia cakap benda baik-baik tapi cikgu boleh salah alak faham atau prasangka dia macam mengupat ataupun memburuk-burukkan cikgu. Jadi akan melahirkanlah perasaan yang macam perselisih faham atau prejudis macam tu. Jadi tak baguslah. Jadi cikgu berharap semua boleh faham lah kan dan boleh berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan kita yang walaupun berbagai kaum. Okey, budaya luar. Budaya luar. Budaya luar tu kan macam contohnya budaya dari barat, macam tu. Dia boleh menghakiskan jati diri dan budaya sesuatu kaum. Tapi bukannya semua budaya luar tu boleh menghakiskan jati diri dan kebudayaan, tapi macam dia ada sesetengah budaya yang negatif sahaja yang boleh menghakiskan jati diri dan budaya sesuatu kaum. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu contoh budaya luar yang negatif yang boleh menghakiskan jati diri kita? Yang kamu nampak-nampak macam budaya luar. Apa contohnya? Macam contohnya kalau cikgu bagi contoh macam pakaian. Macam dulu kan kita pakai pakaian tradisional. Tapi sekarang ni kebanyakannya orang pakai pakaian yang berfashion, macam seksi-seksi macam tu. Selain dari ini apa lagi kamu rasa selain dari pakaian? Apa lagi budaya negatif dari luar? Makanan. Ya, makanan. Ya, betul. Sebab lepas tu apa lagi? Selain dari makanan. Ada siapa boleh bagi tahu lagi kah? Kalau tak ada macam bahasa. Bahasa pun ada juga terpengaruh dengan bahasa-bahasa luar. Macam kita guna bahasa kasar atau macam tu. Macam ada kan perkataan-perkataan kasar, lepas tu bercakap dengan nada suara yang kasar, itu merupakan budaya-budaya luar. Jadi yang negatif. Jadi kita mengikut atau menggunakan perkara-perkara tersebut dalam kehidupan harian kita. Okey, kita tengok pula sosial. Sosial ni kan macam masyarakat negara kita lah, macam sosial. Ada segelintir masyarakat kan dia ada perasaan taksub ataupun prejudis ataupun diskriminasi terhadap kebudayaan kaum lain. Jadi ini merupakan cabaran lah sebab kalau semua rakyat kita mempunyai prejudis terhadap kaum lain, jadi susahlah kita nak melahirkan negara yang aman damai, lepas tu bersatu padu dan dia boleh celelaruan identiti bangsa negara kita. Okey, lepas tu polarisasi kaum. Polarisasi kaum ni kan macam sikap perkauman, macam dia boleh sikap perkauman macam kita ada dalam kaum kita saja, macam kita kagum ataupun kagum lepas tu menerima budaya kaum kita sahaja. Polarisasi kaum ni kan dia boleh mencetuskan konflik yang berpunca daripada sikap tidak menghormat ataupun menghormat akan perbezaan adat dan kepercayaan kaum lain. Sebab kita hanya mengagumkan agama ataupun budaya kaum kita sendiri kan, jadi kita akan tidak terima atau tidak menghormati kaum-kaum lain. Jadi dia bolehlah mewujudkan sikap perkauman dan akan mewujudkan perbalahan antara kaum. Jadi tidak baiklah. Jadi dia merupakan cabaran keunikan rakyat Malaysia. Macam tu. Okey, kita akan teruskan kepada strategi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Kita dah tahu kepentingan, cabaran. Kita tengok pula strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey, di sini cikgu senaraikan 3 pihak dalam berperanan dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Pihak pertama adalah diri kita sendiri.
Sebab kita kena mula dari diri kita sendiri dulu dalam berperanan dalam mengekalkan keunikan negara kita. Apa peranan kita dalam mengekalkan keunikan ini? Pertama sekali, kita perlu menerima dan menghormat keunikan semua kaum. Kita tak bolehlah macam mengagung-agungkan kaum sendiri ataupun macam memandang rendah terhadap kaum lain. Tapi kita sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun penganut agama ataupun kaum-kaum mana pun, kita perlu menerima dan menghormat keunikan kaum lain. Sebab kalau cikgu ingatkan, macam nenek moyang cikgu pun mengajar cikgu untuk menghormati dan menerima keunikan kaum lain. Tak ada yang mengajar cikgu untuk membenci atau menghina kaum lain. Tak ada. Kan? Cikgu pun rasa keluarga kamu, ibu bapa kamu pun mengajar macam tu juga kan? Betul tak? Okey, cikgu rasa betul. Okey, kita tengok pula. Kita memandang rendah adat atau kepercayaan kaum lain. Kita tidak bolehlah memandang rendah, menghina atas kepercayaan kaum lain. Walaupun budaya dia lain dari budaya kita, tapi kita kena hormat dan tidak boleh pandang rendah terhadap kepercayaan kaum dia. Macam tu. Lepas tu, mengamalkan adat dan budaya dalam kehidupan harian. Kita sendiri ni kan kena mengamalkan adat dan budaya sebab bagi mengekalkan keunikan kaum kita sendiri. Contohnya kan, kalau kaum Siam, kalau ada sambutan kerajaan, apa macam tu kan, kita kena menyertai sambutan tersebut. Lepas tu, makanan pun kita kena tahu cara memasak ataupun kita kena belajar dari ibu bapa kita, macam cara buat ketumpat, cara memasak, cara bersembahyang, apa macam tu, supaya kita dapat mengekalkan adat dan kebudayaan kaum kita sendiri dan keunikan negara kita. Macam tu. Okey, cikgu rasa kamu semua pun memang mengamalkan adat dan kebudayaan kamu sendiri kan? Kamu tak ada macam yang biarkan saja macam bagi mak bapak awak buat je. Kita main game je, tak perlu buat apa-apa. Betul tak? Kalau hari perayaan Betul. kamu pergi sambut tak? Sambut. Ada tolong ibu bapa macam sediakan bahan-bahan untuk perayaan tak? Wajib. Ada. Ada. Jadi baguslah kamu ni merupakan salah satu generasi muda yang memang mengekalkan keunikan rakyat Malaysia lah ni. Okey, bagus. Jadi contoh yang bagus. Okey, kita tengok pula peranan ibu bapa dalam mengekalkan keunikan Malaysia. Okey, di poin pertama ni kan, mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga. Cikgu, seperti yang cikgu katakan tadi lah, macam ibu bapa kita akan mengamalkan adat dan kebudayaan kaum kita, betul tak? Macam ibu bapa kita pun selalu sambut perayaan, selalu masak makanan tradisional. Kalau perayaan pun bagi kita pakai baju tradisional, macam tu. Jadi kalau ibu bapa kita mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga, mesti kita juga akan mengamalkan. Jadi ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak supaya menerima kepelbagaian kaum. Ibu bapa pun kena bagi tahu anak-anak lah supaya bagi mereka hormat, menerima kaum lain. Supaya anak-anak ni tidak rasa macam kagum akan budaya atau kaum sendiri saja. Mereka juga boleh menerima dan menghormati kaum lain. Seterusnya, membawa anak-anak untuk menyertai kebudayaan pelbagai kaum. Ibu bapa siapa pernah bawa dia pergi macam perayaan dekat rumah terbuka ke, perayaan kaum lain ke, contohnya pergi sambutan Tahun Baru Cina, sambutan Deepawali ataupun Hari Raya. Ada ibu bapa pernah bawa pergi ke macam sambutan-sambutan dekat rumah jiran ke, apa macam tu? Ada tak? Ada. Ada. Pergi mana? Ada. Pergi sambutan apa, Arun? Jetih. Pergi sambut Jetih. Raya Cina.
Wah, bagus. Lepas tu ada siapa lagi pergi macam ibu bapa bawa pergi sambutan hari perayaan kaum lain kah? Macam tu. Ada pergi rasa makanan tradisional ke? Tengok kebudayaan ke? Apa macam tu. Ada lagi tak? Nah, kalau tak ada, cikgu cerita pasal cikgu pula. Okey. Ada satu kali tu kan macam cikgu ingat ibu cikgu selalu bawa pergi raya tahun baru Cina dekat rumah uncle cikgu. Memang bagus macam walaupun kita pelbagai kaum bangsa dan agama kan, kita boleh sambut dengan meriah bersama-sama. Tak adalah macam kita bagi-bagikan macam kaum ni tak boleh masuk, kaum ni boleh masuk macam tu. Jadi memang meriah lah, bagus lah. Cara ibu cikgu tu, cikgu rasa macam dia boleh memupuk cikgu sebagai seorang yang menghormat ataupun menerima kaum lain juga macam tu. Okey, lepas tu ada juga kawan-kawan cikgu yang kaum Melayu, Cina, India kan datang sambut perayaan di Wat ataupun sambut hari Loy Katong, Songkran. Macam kita rasa macam dihargai lah kan kalau kawan kita dari pelbagai kaum menyambut hari perayaan kita. Macam tu. Betul tak? Betul. Ya. Jadi kita kena mengekalkan lah perkara ni. Jadi masa kamu jadi bapa atau ibu kepada anak kamu pun kamu kena mengamalkan perkara-perkara macam ni. Okey, kita tengok pula peranan kerajaan. Kerajaan pun memainkan peranan penting ya dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ini. Sebab telah mengumpulkan rakyat pelbagai kaum dan menjadi satu padu kan susah. Jadi kerajaan memainkan peranan yang penting. Okey, apa peranan kerajaan? Pertama, membanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan peringkat sekolah. Macam cikgu tengok kan ada pameran-pameran ataupun program-program yang kerajaan buat sepertinya hari perayaan terbuka, lepas tu ada itulah macam cikgu kata tadi tu pesta makanan tradisional, pesta tarian tradisional. Usaha-usaha kerajaan atau aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh kerajaan ni kan sedikit sebanyak dia dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Lepas tu pihak kerajaan juga berperanan dalam memartabatkan dasar kebudayaan negara dan mewujudkan muzium mini kesenian dan kebudayaan. Contohnya muzium di Kota Baru. Muzium Kota Baru tu siapa pernah pergi? Ada yang pernah pergi tak muzium Kota Baru tu? Tak pernah. Kalau ada peluang try pergi. Di situ kan ada banyak sangat hasil karya atau kesenian. Lepas tu macam kebudayaan negara kita di situ. Memang menarik. Kalau ada peluang kamu pergi ya. Okey. Jadi di sini kita dah tengok strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey. Habis sudah. Jadi setakat ni semua faham kah? Faham. Faham. Okey. Nah, kita tengok dulu dari pertama kali kita belajar apa? Kita belajar tentang apa? Kita imbaskan balik ingatkan balik apa yang kita belajar dari awal tadi. Okey, pertama sekali kita belajar tentang kaum yang ada di Malaysia. Kita belajar tentang bahasa, makanan, pakaian dan perayaan tradisional kaum-kaum yang ada di Malaysia. Okey, betul tak? Kita belajar kaum apa tadi? Siapa ingat? Harun boleh bagi tahu cikgu kita belajar kaum apa? Boleh bagi salah satu contoh kah? Kaum Melayu, Ya, Melayu. Lepas tu? India, Cina, Kadazan Dusun, Iban. Ya, bagus Harun. Lepas tu kita belajar tentang kepentingan keunikan rakyat Malaysia. Cikgu harap kamu ingatlah kan kepentingan dia. Lepas tu kita belajar tentang
kecabaran keunikan rakyat Malaysia dan tadi kita belajar strategi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti. Aktiviti kita pada hari ini, cikgu nak kamu sediakan satu kertas. Di depan kamu ada kertas kah? Kertas dan pen ke pensel? Boleh. Okey, cikgu bagi masa untuk cari kertas dan pensel atau pen. Semua faham kah? Semua ada kertas, pen, pensel? Dah, Ego. Ada. Okey, bagus. Kita akan teruskan aktiviti kita. Aktiviti 1. Okey. Cikgu nak cikgu baca soalan dululah. Okey, soalan 1, berikan contoh keunikan rakyat Malaysia yang ada anda gemari berserta dengan alasan. Okey. Cikgu nak dengar betul-betul je arahan ni. Cikgu nak kamu bagi contoh keunikan rakyat Malaysia yang kamu gemari dari segi bahasa, makanan, pakaian dan perayaan. Contohnya kan, kalau cikgu suka bahasa Tamil. Jadi cikgu tulislah di bahasa tu kan, cikgu suka bahasa Tamil sebab bahasa dia macam menarik ataupun cikgu nak guna untuk bercakap dengan kawan yang berkaum India. Lepas tu makanan. Cikgu suka makanan kadazan dusun sebab sedap dan berbeza dengan budaya cikgu. Lepas tu cikgu suka pakaian kaum Cina iaitu Cheongsam sebab pakaian dia cantik dan menarik, macam unik, macam itulah. Lepas tu perayaan, cikgu suka perayaan Hari Raya Aidilfitri sebab macam sambutan dia meriah. Macam tu. Tapi ni hanya contoh lah. Kamu boleh bagi yang kamu. Macam kalau kamu suka bahasa apa, kamu tulis kamu suka bahasa apa, lepas tu bagi alasan kenapa suka. Lepas tu makanan. Kamu suka makanan apa, bagi alasan kenapa awak suka makanan tu. Lepas tu pakaian. Pakaian apa, lepas tu kenapa suka. Lepas tu perayaan. Perayaan apa, lepas tu kenapa awak suka, alasan dia. Faham kah? Faham, cikgu. Okey, kalau faham, lepas tu yang kedua, jelaskan perasaan anda apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Mengekal. Tak boleh edit pula. Mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey, apa perasaan awak? Contohnya macam perasaan cikgu, perasaan bangga kerana dapat menjadi salah satu suara atau salah satu individu yang mengamalkan keunikan rakyat Malaysia, macam tu. Tapi awak bolehlah bagi yang lain. Jangan ikut contoh cikgu, tapi awak boleh buat ikut kreativiti awak sendiri. Okey. Setakat ni semua faham kan cara buat aktiviti kita pada hari ini? Faham. Okey, kalau faham, cikgu bagi masa 5 minit. Cepatkah? 10 minit lah. 10 minit untuk jawab soalan ni. Kamu bagi ringkas-ringkas saja pun tak apa. Nanti cikgu akan bincangkan lagi lepas ni. Nanti kalau dah siap bagi tahu cikgu ya.
Oke, ada yang sudah siap kah? Cikgu bagi masa lagi 2 menit. Cikgu, Ya, siap dah ke? contohnya kalau tak belum. Kalau kaum Siam tak ada dalam buku boleh ambil ke? Boleh semua kaum. Macam kalau Okey. apa orang asli kah, apa kaum-kaum yang awak tahu kan, babanyonya kah, apa-apa awak boleh buat juga. Okey. Okey. Okey, dah siap kah? Awak bagi ringkas-ringkas pun tak apa.
Ada yang sudah siap ke? Oke, ada yang sudah siap? Masa pun sudah tamat nih. Kalau belum siap, cikgu akan bagi bahasa lagi. Cikgu. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan bincangkan jawapannya, boleh? Jawapan ini tak ada betul atau salah. Cikgu hanya nak dengar pandangan dari kamu sahaja. Oke, pertama sekali soalan 1 berbunyi, memberikan contoh keunikan rakyat Malaysia yang anda gemari berserta dengan alasan. Okey. Ada siapa nak volunteer nak kongsi jawapan kamu kah? Macam ada siapa nak bagi tahu ke bahasa apa yang dia suka, makanan apa yang saya suka, pakaian apa yang dia suka, perayaan apa yang dia suka. Ada tak? Nak cuba cikgu boleh? Boleh, Cuba. boleh. Bagus, Arun, cuba. Kalau bahasa saya lebih suka bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah Ya, Arun? Oh, siapa boleh dengar Arun tak? Ke cikgu yang tak boleh dengar? untuk saya dulu. Ya. Kalau pakaian pula, Ya? boleh dengar? Ya, teruskan Arun. Boleh dengar sudah. Hello, cikgu? Halo, boleh dengar sudah Arun. Boleh dah. Teruskan. Kalau pakaian saya, makanan oyak dah. Saya memilih chapati dari Pakaian? kaum Punjabi. Ya, pakaian? Kalau pakaian pakaian kurta dari kaum Punjabi juga. Ya. Kalau perayaan, saya lebih gemar Hari Songkran. Ya. Kenapa Arun suka Songkran? Boleh main air. Ya. Oke, bagus. Thank you Arun. Ada lagi kah yang nak kongsi? Arun? Ada lagi yang nak kongsi kah? Sudah siap? Habis sudah? Oke, thank you Arun. Oke, orang lain ada siapa nak kongsi lagi kah? Macam nak bagi tahu kawan-kawan ke kita suka bahasa apa, makanan apa, pakaian apa, perayaan apa? Ada lagi kah yang nak volunteer nak cuba? Ada tak? Kalau tak ada, cikgu nak pilih seorang wakil dari perempuan. Boleh? Okey, orang Thai boleh bagi tahu cikgu orang Thai? Ya, cikgu. Ya, apa bahasa awak suka? Cina. Bahasa Cina. Kenapa awak suka bahasa Cina? Dia sangat menarik. Nah, lepas tu makanan? Roti canai. Roti canai. Okey, roti canai itu makanan kau apa ya? India. Ya, lepas tu pakaian? Cheongsam. Cheongsam. Ya, cikgu pun suka cheongsam. Lepas tu hari perayaan? Loy Krathong. Nah, kenapa awak suka Loy Krathong? Dia sangat
Menarik. Okey, terima kasih orang Thai. Ada jawapan lagi nak kongsi kah? Okey, tak ada sudah. Okey, kita tengok pula soalan kedua kita. Cikgu rasa soalan pertama ni kamu boleh jawab dengan betul lah. Macam kan ikut suka cita kamu sendiri. Jadi cikgu rasa kamu memang ada kesukaan yang pelbagai dari kaum dan agama lain juga. Bukan hanya suka kebudayaan kamu sendiri. Jadi kamu macam cikgu nampaklah kamu ni ada usaha dalam mengekalkan keunikan rakyat kita. Jadi cikgu nak tahu pula yang soalan kedua ni kan, jelaskan perasaan anda apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Apa perasaan kamu? Okey, siapa nak cuba bagi jawapan ni? Kongsi jawapan kamu. Ada tak yang nak bagi tahu cikgu apa perasaan kamu apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia? Kalau tak ada, cikgu pilih ya. Okey, Siu Ying boleh? Siu Ying boleh cuba bagi tahu cikgu apa perasaan Siu Ying apabila dapat mengamalkan atau mengekalkan keunikan rakyat Malaysia? Siu Ying boleh? Hello? Boleh cikgu. Okey, boleh Rasa cuba Siu. bangga kerana Bangga. merupakan individu yang dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Ya, bagus. Terima kasih Siu Ying. Ada lagi kah siapa nak kongsi? Okey, kita pilih wakil dari lelaki pula lah. Okey, Pradon, boleh kongsi perasaan kamu? Apa perasaan kamu apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia? Pradon? Pradon masih ada ke? Ya, cikgu. Okey, Pradon boleh kongsikan sikit? Kongsi apa, cikgu? Line slow tadi. Cikgu nak tahu perasaan Pradon apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Apa perasaan Pradon? Saya berasa bangga, cikgu. Ya, kenapa berasa bangga? Kerana dapat hidup bersatu padu dan negara akan menjadi harmoni. Ya, bagus. Okey, cikgu nampaknya jawapan kamu semua bagus-bagus. Dan cikgu berharap anak murid cikgu dapat menjadikan seorang generasi muda yang dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dan mengekalkan keharmonian dan keamanan negara kita. Okey, seterusnya kita akan teruskan aktiviti penilaian. Okey, bagi aktiviti ni kan memandangkan masa kita pun macam sudah tamat. Tapi cikgu nak buat sikit je lah, sekejap. Ambil masa kamu sekejap ya. Okey, cikgu akan baca pernyataan. Nanti kamu jawab di chat ya, betul atau salah pernyataan cikgu tu. Boleh? Di ruang chat ni kan, boleh kan semua buka ruang chat. Lepas tu kalau cikgu kata, contohnya kan, saya tak suka keunikan rakyat Malaysia. Kalau kamu rasa salah, kamu tulis tidak setuju. Kalau kamu rasa kamu setuju, kamu tulis setuju. Macam tu, faham? Fahamlah kan? Okey, soalan pertama. Kepentingan mengukuhkan keunikan rakyat Malaysia. Faham. Okey. Boleh cikgu mulakan lah. Okey. Soalan pertama. Sebagai generasi muda, anda perlu menerima dan menghormati keunikan semua kaum. Setujukah tak setuju? Okey, kalau setuju, tulis setuju. Okey, 2 orang sudah tulis. Orang lain? Okey. Okey, nampaknya semua setuju. Cikgu pun setuju juga. Okey, soalan kedua. Bagi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia, kita perlu
mengamalkan kesenian dan kebudayaan kaum masing-masing. Betul ke salah? Okey. Cikgu ulangkan lagi. Bagi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia, kita perlu mengamalkan kesenian dan kebudayaan kaum masing-masing. Okey. Setuju ke tak setuju? Okey. Nampaknya ramai yang setuju. Jawapan dia tak betul tak salah sebab kita perlu mengamalkan budaya kesenian dan budaya kita tu betul. Tapi kita boleh juga mengamalkan kesenian dan kebudayaan kaum lain juga. Bukan hanya mengamalkan kesenian dan kebudayaan kaum kita sahaja ya. Tapi jawapan tu tak ada salah dan tak ada betul. Jadi cikgu itulah menerima semua. Okey, soalan ketiga. Sebagai seorang ibu dan bapa, kita perlu mendidik anak-anak untuk menerima kepelbagaian kaum. Setuju ke tidak setuju? Okey, bagus. Semua setuju. Okey, soalan yang keempat. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tidak perlu menguasai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan kaum lain. Setuju ke tak setuju? Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tidak perlu menguasai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan kaum lain. Betul? Setuju ke tak setuju? Okey, tak setuju sebab kita perlu menguasai bahasa Melayu sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Jadi walaupun kita kaum atau agama apa, kita perlu menguasai bahasa Melayu. Okey, soalan terakhir. Adakah anda setuju bahawa keunikan rakyat Malaysia dapat membangunkan politik dan ekonomi negara? Adakah anda setuju bahawa keunikan rakyat Malaysia dapat membangunkan politik dan ekonomi negara? Setuju atau tak setuju? Hello? Okey, setuju. Okey, Pradhan setuju. Orang Thai setuju. Semua setuju. Jadi cikgu rasa setakat ni cikgu boleh tahulah macam bahawanya kamu semua boleh faham apa yang cikgu terangkan dan nampaknya kamu juga boleh mengamalkan amalan dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey. Jadi masa kita pun macam sudah tamat, jadi cikgu akan membuat kesimpulan untuk unit ini. Okey, bagi kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengenali dan menerima keunikan rakyat Malaysia agar perpaduan dan keamanan dapat dikekalkan. Okey, dengan ini, semua pihak dapat hidup bersama dengan perasaan gembira, bersyukur, bangga tanpa mengira agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita perlu menghormati dan menerima setiap kaum, bangsa dan agama yang ada di negara ini supaya kita semua dapat hidup bersama secara aman dan harmoni. Okey, setakat ni cikgu berharap semua faham dan boleh menguasai topik ini ya. Dan boleh gunakannya dalam kehidupan seharian. Okey.
Ada soalan kah? Kalau ada soalan boleh tanya ya. Tak ada, cikgu. Tak ada, Okey. cikgu. Kalau tak ada soalan, kita habiskan kelas kita setakat ni sahaja. Sekian, terima kasih semua. Jumpa lagi di kelas Terima kasih, akan cikgu. datang. Terima kasih, cikgu. Okey. Jaga diri baik-baik ya.